Dalam Al-Quran, ada satu surah. Pendek je, 5 ayat tapi dah 1,400 tahun usianya. Selalunya, kita faham surah ni sebagai satu sumpahan khas untuk seorang individu dalam sejarah. Tapi, pernah tak kita terfikir macam mana kalau maksud dia sebenarnya jauh lebih besar dan universal dari itu? Ayat pertama ni, memang kita semua kenal. Boleh kata hampir semua tafsiran lama akan cakap ayat ni tuju pada pakcik Nabi Muhammad yang memang menentang baginda habis-habisan. Kan? Inilah cerita yang kita selalu dengar. Kat sinilah soalan paling penting muncul. Betul ke kita ni cuma baca kisah lama pasal kemarahan seorang lelaki 1400 tahun yang lepas? Ataupun, mungkinkah ini sebenarnya satu amaran yang tak lapuk di zaman yang sangat relevan dengan kita hari ini? Satu cerminan tentang sifat kita sendiri? Okey, untuk jawab soalan ni, jom kita cuba satu cara yang lain sikit. Daripada kita cari jawapan dalam buku-buku sejarah kat luar sana, apa kata kita? Tengok terus ke dalam Al-Quran tu sendiri. Kaedah ni ada nama dia, tasrif. Senang cerita, konsep dia macam ni. Al-Quran tu ibarat ada kamus sendiri. Jadi, satu perkataan yang digunakan kat satu ayat akan diterangkan maksudnya oleh ayat lain kat tempat lain. Maknanya, teks tu sendiri yang bagi definisi untuk diri dia. Peraturan dia mudah je dan sangat logik sebenarnya. Kita biarkan Al-Quran yang jelaskan Al-Quran. Simple. Kita tak bawa masuk tafsiran atau andaian dari luar. Baiklah, dah sedia? Jom kita bedah siasat surah ni. Kita akan pecahkan ayat-ayat dia satu persatu, guna kaedah tasrif tadi untuk tengok apa rahsia yang tersembunyi di sebalik setiap perkataan. Kita mula dengan yang paling depan sekali. Tabbat yada. Kalau ikut terjemahan biasa, maksudnya lebih kurang binasalah kedua-dua tangan, kan? Okey, jom kita bongkar. Mula-mula, perkataan tabat. Kalau kita tengok tempat lain dalam Al-Quran, perkataan ni diguna untuk cerita pasal rancangan Firaun yang gagal total jadi sia-sia. So, ia bukan pasal hancur secara fizikal, tapi lebih kepada usaha yang tak menjadi. Kemudian, perkataan kedua, yada atau kedua-dua tangan. Dalam Al-Quran, tangan ni selalunya simbolik tau. Ia metafora untuk usaha kita, tindakan kita, apa yang kita buat. Jadi, bila kita cantumkan dua-dua ni, tabat yada bukan lagi sekadar binasa tangan. Maksud dia jadi lebih dalam. Segala usaha dan tindakan dah jadi sia-sia. Langsung tak ada hasil. Nah, sekarang kita sampai kat watak utama dia. Abi Lahab. Kita selalu anggap ini nama orang kan? Tapi, jom kita guna cara yang sama. Apa sebenarnya maksud perkataan Abi dan Lahab ni dalam kamus Al-Quran? Abi tu, ya, boleh jadi maksudnya bapa. Tapi, ia juga boleh bermaksud pemilik sesuatu atau orang yang ada sifat tertentu. Dan kunci dia kat sini ialah perkataan Lahab. Apa tu Lahab? Dan, kat sinilah paling best. Teks tu sendiri bagi jawapan dalam surah yang sama. Ayat ketiga ada sebut pasal api yang bersifat lahab. Jadi, jelaslah lahab ni maksudnya sifat api tu sendiri yang menyala-nyala, yang membara dengan kuat. Bila kita faham macam ni, Abi Lahab terus berubah. Ia bukan lagi satu nama, tapi satu deskripsi watak. Maksudnya jadi, si pemilik sifat yang membara. Ia macam satu prototipe watak yang didorong oleh kemarahan atau kegairahan yang meluap-luap tak terkawal. Okey, settle yang tu. Sekarang, jom kita tengok watak sampingan pula, yang biasanya kita kenal sebagai isterinya si pembawa kayu api. Imra'atuhu tu, kalau dalam konteks Al-Quran, ia lebih kepada pasangan yang seiringan, bukan semata-mata isteri. Hammalata pula, ini bentuk perkataan yang menunjukkan perbuatan tu dibuat selalu, dah jadi tabiat, dan al-hatab, kayu api, pernah diguna kat tempat lain untuk merujuk kepada mereka yang jadi bahan bakar api neraka. Jadi, watak ni bukan sekadar seorang perempuan. Dia adalah bahagian atau pasangan yang kerjanya jadi si pembawa bahan api. Tugas dia? Untuk terus-menerus suap kayu api untuk pastikan api, si pemilik sifat yang membara tu takkan padam. Okey, so sekarang kita dah ada semua kepingan puzzle. Apa jadi bila kita gabungkan semua ni? Gambar besar apa yang kita nampak? Inilah sistemnya. Ada si pemilik sifat membara yang semua usahanya sia-sia. Lepas tu, ada pula si pembawa bahan api yang tak henti-henti bagi minyak. Dan kemana semua ni pergi? Balik kepada api itu sendiri. Ia satu kitaran lengkap yang makan diri sendiri.
Inilah keindahan mesej surah ni. Ada satu gema yang sangat kuat. Watak yang sifatnya lahap, membara, akhirnya akan dimakan oleh api yang juga bersifat lahap. Maksudnya apa saja sifat yang jadi pendorong utama dalam diri kita, kalau ia tak betul, sifat itulah yang akhirnya akan hancurkan kita. Jom kita tengok macam mana penemuan ni betul-betul mengubah cara kita faham keseluruhan surah ni. Kalau kita bandingkan, pemahaman lama tu, ia lebih macam biografi. Kisah pasal seorang lelaki, satu sumpahan yang spesifik. Tapi pemahaman baru ni, wah, lain betul. Ia pasal satu corak, satu undang-undang alam yang universal. Satu perangkap psikologi yang sesiapa pun boleh jatuh. Ia bukan lagi pasal biografi, tapi blueprint satu sistem. Kesimpulannya, surah ni bukan lagi sekadar cerita sejarah, ia adalah satu penerangan tentang sebuah sistem yang memusnahkan diri. Satu kegairahan yang membara yang sentiasa disuap, terikat dan tak ke mana-mana, melainkan ke dalam apinya sendiri. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk kita fikirkan. Kalau betul ini bukan pasal seorang lelaki zaman dulu, tapi pasal satu corak yang universal, kat mana agaknya kita nampak corak ni hari ni? Corak sifat membara dan pembawa bahan api ni dalam dunia sekeliling kita, dalam masyarakat atau mungkin yang paling menakutkan dalam diri kita sendiri.